Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada rakan-rakan seperjuangan seluruh negara pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke rancangan ataupun live Bicara Pekida. Pada malam ini kita adakan khas kepada rakan-rakan seluruh negara. Jadi sebelum itu saya minta rakan-rakan semua tolong share. Tolong share dan kita ada gap dalam 10 minit daripada sekarang untuk kita mulakan live kita pada malam ini ya. Kita ada 10 minit daripada sekarang. Jadi saya minta rakan-rakan tolong share. Kita minta tolong share. Terima kasih. 10 minit lagi kita akan jumpa insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersua dalam dunia maya sempena dengan perintah kawalan pergerakan ini. Maka pada hari ini terrealisasilah satu program yang kedua live kita di semasa PKP ini di bawah Pakida Daerah Barat Daya. Pada malam ini menampilkan beberapa lagi tokoh-tokoh Pakida di seluruh negara yang pada malam ini insya-Allah akan bersama-sama kita mengupas beberapa isu dan juga hal-hal yang sedang berlaku di negara kita, termasuklah isu nasional, isu negeri dan juga isu Pakida sendiri. Jadi pada malam ini mungkin boleh kita gunakan ruang pada malam ini untuk kita bersama-sama berkongsi idea. Jadi kepada netizen-netizen yang berada di luar itu, yang pertama sekali saya mohon untuk kita share lah sebanyak mungkin melalui link Facebook kita. Yang di page Facebook kita minta rakan-rakan untuk share dalam Facebook kepada rakan-rakan kita di luar sana. Taglah rakan-rakan anda, jemaah-jemaah kita daerah-daerah Pakida seluruh negara, agar dapat kita kongsikan maklumat-maklumat yang akan kita kongsikan pada malam ini. Di mana pada malam ini saya menampilkan tokoh-tokoh yang bukan sebarangan, pimpinan-pimpinan peringkat nasional yang pada malam ini kita tampilkan kepada saudara-saudari sekalian, insya-Allah. Tanpa membuangkan masa lagi tuan-tuan, saya pada malam ini memperkenalkan ahli panel kita yang pertama yang kita bawakan khas daripada Pofkahla Negeri Pulau Pinang sendiri. Tidak bukan Yang Mulia Tok Ayah ataupun Ayahanda Datuk Haji Muhammad Fuad bin Mat Isa daripada Pakida Negeri Pulau Pinang. Apa khabar Ayahanda? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah sihat Ayahanda? Alhamdulillah sihat. Itulah PKP ni dapatlah ruang kita on air, kita live pada malam ini. Masing-masing duduk di rumah masing-masing kan. InsyaAllah boleh. Baik. Yang kedua, kita tampilkan pada malam ini bos saya lah di peringkat Negeri Pulau Pinang. Dipersilakan. Yang berbahagia Kekanda Helmi Ibrahim, Pengerusi Pakida Negeri Pulau Pinang, merangkap Ahli Majlis Tertinggi Pakida Malaysia. Apa khabar Kanda Helmi? Alhamdulillah, khabar baik Saudara Yaakob, dan juga tidak lupa kepada Ayahanda Datuk Fuad bin Haji Mat Isa. Terima kasih Datuk sudi malam ni kita bersama-sama dengan Pakida Negeri Pulau Pinang dan juga di bawah moderator kita Saudara Yaakob. Mungkin dia nak tanya beberapa soalan lah tentang Pakida dengan kita. Sat lagi. Jadi kita baru introduction. Untuk maklumat rakan-rakan sekalian, pada malam ini sebenarnya kita ada seorang lagi ahli panel yang sepatutnya bersama kita kalau kita tengok balik poster tu, iaitu Yang Mulia Ayahanda Datuk Rashid Zainullah, iaitu Pengerusi Pakida Negeri Perak yang patutnya bersama kita pada malam ini. Tapi mungkin kita dimaklumkan beliau tidak sihat. Jadi pada malam ini kita gantikan dengan Pengerusi Pakida Negeri Pulau Pinang yang pada malam ini akan mewakili lah ataupun menggantikan tempat Ayahanda Datuk Rashid pada malam ini. Jadi Ayah Datuk, Kanda Helmi, boleh kita mulakan sidang kita pada malam ini? Ni nampaknya mungkin semakin meningkat dan rakan-rakan kita pun sedang pun share live ini. Sekali lagi saya mohon kepada rakan-rakan semua agar share. Kita minta tolong share live ini sebanyak mungkin ke dalam Facebook anda dan juga taglah rakan-rakan kita seluruh negara, insya-Allah. Baik. Kita mulakan dengan Yang Mulia Ayahanda Datuk. Mungkin pada malam ini seluruh negara sebenarnya sedang ingin melihat hala tuju perjalanan Pakida ataupun Pakida ini memang satu pertubuhan yang bukanlah pertubuhan baru pada rakyat Malaysia. Seluruh negara sudah kenal apa itu Pakida. Pelbagai jenis manusia atau berbagai persepsi telah dilontarkan kepada pimpinan-pimpinan dan juga ahli-ahli seperti kita ini. Jadi Datuk, selama Yang Mulia Datuk, Ayahanda Datuk menjadi ahli Pakida dan juga telah memegang jawatan ni, saya rasa Ayah Datuk ni bukan baru dalam Pakida ni. Ayahanda Datuk Fuad ini telah menjadi ahli Pakida dan saya difahamkan pernah menjadi ahli majlis tertinggi Ayah Datuk,
Ayah Datuk Fuad juga pernah menjadi naib presiden Pekedah Malaysia dan pernah menjadi pengerusi Pekedah Negeri Pulau Pinang. Wallahu. Itu bukan jawatan yang kecil-kecil lah, Ayah Datuk. Jadi sebanyak itu penglibatan Ayah Datuk dalam Pekedah ini. Mungkin boleh pada malam ini Ayah Datuk ceritakan ataupun berkongsi dengan kita bagaimana sebenarnya perjuangan Ayah Datuk sendiri dalam Pekedah sedari umur mungkin puluhan tahun yang lalu bersama dalam Pekedah. Mungkin netizen nak tengok pada malam ini, silakan Ayah Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Yaakob selaku moderator pada malam ini, sahabat ahli panel saya, saudara Helmi selaku pengurusi Pekedah Negeri Pulau Pinang yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sidang maya yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita berjumpa malam ini dalam satu majlis yang cukup bermakna. Boleh kita katakan sebagai satu majlis ilmu dalam usaha kita untuk membantu perjalanan pertubuhan Pekedah itu sendiri bagi memperkuatkan barisan kepimpinan, barisan akar umbi agar Pekedah dilihat sebagai satu organisasi yang boleh membantu masyarakat. Saudara Yaakob, tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, menyorot balik tentang pelibatan saya dalam pertubuhan ini, saya bermulanya berada dalam pertubuhan di sekitar tahun 1989 bersama dengan Allahyarham Yang Bahagia Ustaz Yusof selaku Presiden Pekedah yang pertama. Kebetulan jarak yang antara rumah saya dengan rumah Allahyarham Ustaz Yusof lebih kurang 5 km yang menyebabkan saya terlalu rapat dengan Allahyarham Ustaz Yusof, dan bermula dari itulah saya dibawa bersama-sama untuk menjelajahi ke seluruh negara untuk memperkembangkan Pekedah di pelosok negara. Penglibatan saya ini lebih menjadi rapat lagi apabila saya dipilih untuk menduduki kursi Majlis Tertinggi. Ketika itu persidangan tahunan Pekedah diadakan di Dewan Guar Cepadak. Alhamdulillah, saya dah dipilih untuk berada dalam Majlis Tertinggi, dan bermula dari situlah saya tiap-tiap bulan akan keluar bersama-sama dengan Allahyarham Ustaz Yusof untuk ke seluruh negara. Sama ada ke Johor, ke Melaka, ke Negeri Sembilan ataupun ke Pahang, ke Terengganu dan Kelantan untuk menebarkan pengaruh Pekedah. Tetapi untuk Tuan Yaakob, Saudara Helmi dan tuan-tuan sekalian, ketika kita pergi ke kampung-kampung, kita pergi ke pelda-pelda, masa itu tidak ada hotel. Saya masih ingat, dan mungkin ada ramai di kalangan netizen yang ada ini mungkin juga akan ingat, perjalanan Allahyarham Ustaz Yusof bersama rombongan akan bergerak daripada Parit Untar, dan tempat persinggahan yang kerap kali akan berlaku adalah di rumah Allahyarham Ayanda Haji Ahmad Sungai Buloh. Bermalam semalam di Sungai Buloh, terus keesokan harinya ke Kelantan, Terengganu, Pahang ataupun ke Johor, ke Melaka, Negeri Sembilan. Tapi yang istimewanya, bermalam di situ, makan di situ yang disediakan oleh Allahyarham Haji Ahmad. Tidak ada hotel, tidak ada kemudahan-kemudahan kedai-kedai kopi, tak, berjumpa di rumah dan ambil kesempatan untuk bersembang bersama untuk mentelaah ilmu-ilmu yang ilmu perjuangan di antara Allahyarham Ustaz Yusof dan Haji Ahmad. Saya sebagai budak baru masa tu cuma mendengar dan mengutip sikit sebanyak ilmu-ilmu yang diperbincangkan, dan alhamdulillah, kalau kita tahu, kita tengok
Perjuangan Pekida ni merupakan perjuangan untuk memperkasakan negara kita, memperkasakan bangsa kita. Pekida terlibat bukannya dah tahun 1982, tetapi yang sealiran dengan kita, yang sealiran dengan perjuangan kita telah bermula daripada zaman tok nenek kita dulu. Pejuang-pejuang asal yang untuk menuntut kemerdekaan seperti Allahyarham Mat Pilau, Datuk Bahaman dan banyak lagi yang merupakan perjuangan mereka sealiran dengan kita untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Kita alhamdulillah bila tahun kerajaan memberi kesempatan pada kita untuk menubuhkan sebuah entiti yang bernama Pekida dengan cara rasmi, kita boleh menggerakkan aktiviti kita dengan tanpa ada kacau ganggu daripada mana pihak. Kita merupakan pertubuhan yang berdaftar, yang pertama seumpama yang tuan-tuan sedia maklum. Kita yang pertama, tidak ada dua, tidak ada tiga. Cuma sejak belakang ini dah banyak pertubuhan-pertubuhan yang sama dengan kita. Tetapi yang pasti, kita adalah yang pertama. Di awal 90-an, ahli-ahli kita hampir 100,000. Hampir 100,000. Ketika itu, bermacam-macam program kita adakan untuk membantu kerajaan yang memerintah yang sedia ada dalam membangunkan masyarakat, terutama yang membangunkan orang Melayu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, barisan MT yang berada bersama dengan Ustaz Yusof yang masih ada sekarang, yang masih lagi berjuang, yang ada banyak ramai tapi dah ada yang dah meninggalkan perjuangan ataupun dari sudah kita tidur. Yang ada ni Ayahanda Haji Jamaluddin yang masa berada sama-sama dengan Ustaz Yusof ketika itu menjadi penolong Setiausaha. Tuan Haji Zain, Setiausaha Agung sekarang, dulu Majlis Tertinggi, dan saya. Dari tahun 91 itu kita berada dalam MT yang mana sebuah kekurangan tu. Kita sewa pejabat di bangunan Majlis Perbandaran Sungai Petani di berhampiran dengan Pasar Awam Sungai Petani. Bangunan yang kecil, di situlah Allahyarham Ustaz Yusof menggorok langkah memperlebarkan perjuangan Pekida di seluruh negara. Tanpa ada sokongan, tanpa ada bantuan, kalau nak ke mana-mana, pinjam kereta kawan-kawan, kutip duit untuk isi minyak dan kutip duit sama-sama untuk makan. Tidak ada peruntukan daripada mana-mana pihak. Tetapi usaha yang dibuat oleh Allahyarham Ustaz Yusof sehingga hari ini berkembang dengan jayanya. Jadi itulah yang ingin saya katakan di peringkat permulaan ini, dan mungkin banyak lagi sahabat saya Tuan Helmi akan menceritakan yang boleh saya buat kesimpulan bahawa Pekida merupakan organisasi yang berjuang untuk menegakkan agama, bangsa dan negara dalam memastikan pembangunan negara Malaysia berjalan untuk ketiga-tiga itu. Sekian, terima kasih. Beremang bulu rumah saya tu, dengar ni. Beremang bulu rumah ni. Macam mana perjuangan ayah-ayah dulu-dulu ni. Tutuk ayah kita dulu ni. Almarhum Ustaz Yusof. Rupa-rupanya ayah Datuk Fuad ni. Sedari zaman almarhum Ustaz Yusof lah. Maknanya presiden pertama. Di kala tahun 80-an, ayah Datuk sudah pun menjadi Majlis Tinggi. Allahu Akbar. Majlis Tinggi, pengurusi Pekida Negeri Pulau Pinang dan sehinggalah menjadi naib presiden. Allahu Akbar. So, tahniah Yang Mulia Ayahanda Datuk Fuad. Baik, seterusnya. Sekarang ni kita berbalik kepada sahabat saya yang kini merupakan ahli Majlis Tinggi Pekida Malaysia merangkap pengerusi Pekida Negeri Pulau Pinang. Bos kami ya. Kalau kata kami di daerah di Barat Daya di Pulau Pinang. Jadi ini bos kami di peringkat negeri. Jadi Kanda Helmi, soalannya lebih kurang sama juga Kanda Helmi. Saya juga difahamkan Kanda Helmi telah pun memegang jawatan sebagai ahli Majlis Tinggi dan telah pun mentadbir negeri Pulau Pinang ini selama hampir 1 penggat. Jadi mungkin selepas Ayah Datuk pengurusi negeri kah? Dah. Ayah Paking, lepas tu Ayah E,
Lepas tu baru Kanda Helmi. Okey. Jadi sepenggal Kanda Helmi menjadi pengerusi negeri Pulau Pinang dan juga Majlis Tinggi. Mungkin boleh Kanda Helmi ceritakan kepada kami perjalanan perjuangan Kanda Helmi di dalam pertubuhan kebajikan dan dakwah Islamiah Malaysia. Silakan Kanda Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yaakob, yang bahagia Ayanda Datuk Haji Fuad bin Maisa, yang saya hormati juga ayanda dan abang-abang yang tengah live kita langsung di dalam live Facebook Pulau Pinang. Alhamdulillah Tuan Yaakob, ini secara spontan lah, sebab pun walau bagaimanapun saya malam ni memang ada satu meeting lagi live juga, tapi memandangkan kita Tuan Yaakob minta kita perjuangkan berkenaan Pakida di negeri Pulau Pinang, saya nak cerita berkenaan dengan Pulau Pinang saja. Negeri lain insya-Allah kita akan bersama-sama dengan pengurusi-pengurusi yang akan datang ni lah. Di mana Tuan Yaakob maklum, Pulau Pinang ni di bawah Pakida sebelum saya ni, di bawah Ayanda Datuk Haji Fuad bin Maisa, Ayanda Mahir Paking dan juga Ayanda E. Di mana sebelum selepas mereka dan saya mengambil alih Pakida Pulau Pinang, di mana Saudara Yaakob maklum tadi, saya bersama-sama juga perjuangan tetap kita bawa perjuangan di Pulau Pinang ni, di mana yang kita buat, kita Pakida, kita utamakan, kalau pembawakan saya utamakan kebajikan di Pulau Pinang ni. Saya lebih pentingkan kebajikan. Kita sedia maklum, Pakida Pulau Pinang ni sentiasa membantu orang-orang Islam yang kurang mampu dari segi apa saja yang ni, mereka boleh maklum kepada Pakida daerah-daerah masing-masing. InsyaAllah kita bagi Pulau Pinang ni setakat hari ni saya rasa tak ada masalah lah dengan peruntukan yang kita ni. InsyaAllah kita boleh cari untuk membantu seperti mana kita tengok di bawah Pakida Barat Daya. Banyaklah Pakida daerah ni semua bergerak, semua masing-masing dengan pengurusi yang ada, dengan ayanda-ayanda di bawah ni bergerak seiring sejalan. Di mana kita sedia maklum bulan puasa, tak kira lah apa saja majlis, seperti mana hari ini kita tengok pandemik COVID, di mana kita tertekan dengan bencana yang ada di Malaysia ni, kita terpaksa bantu orang Islam khususnya di Pulau Pinang ni untuk kita melancarkan mereka, menyenangkan mereka, di mana kita tengok, kita bersedia maklum pandemik COVID ni dah setahun lebih. Kita Pulau Pinang ni, Pakida Pulau Pinang sentiasa bantu. Seperti mana pertubuhan lain, kita pun juga bergabung dengan pertubuhan lain di bawah kita membantu orang Islam di Pulau Pinang ni lah. Itulah sikit sebanyak Saudara Yaakob. Sekejap mungkin Saudara Yaakob boleh tanya lagi soalan-soalan yang kita nak celah lagi. Tapi terima kasih juga Ayanda Datuk Haji Fuad. Orang lama sebelum ni, yang banyak kita tengok sebelum ni beliau bukan menyepikan diri kan, tapi beliau ada tugas-tugas yang lebih penting lagi. Tapi alhamdulillah sekarang ni Datuk kembali balik kepada Pakida Pulau Pinang, membantu kita bersama-sama, kita membantu menggerakkan Pakida Pulau Pinang bersama-sama kita dengan 5 daerah. Di Pulau Pinang ni kita ada 5 daerah. 5 daerah di mana kita ada daerah Sabang Perai Selatan, Sabang Perai Utara, Sabang Perai Tengah, Sabang Perai daerah Timur Laut dan juga Barat Daya. Kita ada 5 daerah. Kita sentiasa membantu, di mana hari ini kita nak kuatkan, di mana bawah kita ni ayanda banyak membantu kita. Ayanda memberi peranan kepada Pakida Pulau Pinang, khususnya Pakida Pulau Pinang. InsyaAllah Yaakob, itulah sikit sebanyak saya kongsi. Mungkin soalan ada lagi, kita akan jawab soalan yang ditanya kepada kita. Sekian, terima kasih. Setakat itu. Terima kasih Kanda Helmi, pengerusi Pakida Negeri Pulau Pinang. Baik, sekarang ni kita berbalik kepada Tok Ayah Datuk. Selari dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu Pakida Tiang Seri Negara. Ada orang beritahu dekat saya ni, dia kata, ya Allah ni berat sangat tajuk ni. Tajuk ni sangat besar ni, yang menunjukkan bahawa Pakida itu tiang kepada Malaysia ini. Maka ahli-ahli Pakida ini tanggungjawab dia besar. Jadi bila kita berbalik kepada perlembagaan, kalau kita berbalik kepada perlembagaan Pakida, saya mengambil satu tujuan dan matlamat Pakida Malaysia. Dalam perlembagaan artikel 3.1, ianya menyatakan bahawa tujuan Pakida adalah yang pertama, menegak dan memperjuangkan syiar Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis.
Jadi perjuangan Islam, perjuangan Melayu, perjuangan agama itu dan perjuangan bangsa itu berjalan dengan selari. Jadi mungkin Tok Ayah boleh kupaskan, Ayahanda Datuk boleh menerangkan kepada kita gerak kerja perjuangan ahli Pakidah ini. Sebagai ahli Pakidah ini, apa sebenarnya gerak kerja kita berdasar dengan perlembagaan tersebut dan juga menyatakan bahawa kita ini adalah tiang kepada negara kita. Silakan Tok Ayah Datuk. Pertamanya, saya ingin memaklumkan persepsi masyarakat yang mengatakan bahawa ahli-ahli Pekidah merupakan gangster. Ahli-ahli Pekidah merupakan something. Saya ingin menegaskan itu merupakan tanggapan yang salah. Tanggapan yang salah yang mengatakan Pekidah, orang geng Pekidah geng something. Tidak. Pekidah bukan something dan Pekidah bukan gangster. Pekidah ditubuhkan dengan asas-asas yang seperti Saudara Yaakob katakan. Bila dibalikkan kepada Pekidah menjadi tiang seri negara. Jemaah kita ini memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Negara Malaysia dalam perlembagaan juga menetapkan untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Perjuangan kita selari dengan matlamat. Cuba kita tengok dalam artikel yang ketiga Perlembagaan Negara. Dia menetapkan Islam adalah merupakan agama persekutuan. Bukan agama rasmi tetapi agama persekutuan. Yang mana apabila disebut sebagai agama persekutuan, sebarang bentuk aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan boleh membiayai program tersebut. Tidak siapa boleh menghalang jika kerajaan ingin menubuhkan, membina masjid-masjid dengan menggunakan peruntukan wang kerajaan. Tidak siapa yang boleh menghalang daripada kerajaan menubuh sekolah-sekolah agama. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti keagamaan seperti sambutan Maulidur Rasul, sambutan Ma'al Hijrah, mengadakan tilawah Al-Quran. Tidak siapa yang boleh menghalang daripada kerajaan melaksanakan. Kerana itulah Islam agama persekutuan. Yang keduanya kita tengok dalam perkara 152 yang menetapkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Itu juga merupakan perjuangan kita. Perjuangan Pekidah. Kita selari dengan perjuangan yang ditetapkan oleh perlembagaan. Kita tengok dalam perkara 153, hak istimewa orang Melayu. Anak-anak kita masuk ke UiTM. Anak-anak kita mendapat beasiswa. Anak-anak kita mendapat keistimewaan dalam apa juga tentang pendidikan. Itu merupakan keistimewaan kita. Keistimewaan yang ditetapkan semasa kewujudan perlembagaan ini. Mana mungkin bangsa lain boleh mempertikaikan hak istimewa orang Melayu. Jadi itu yang perlu dipertahankan oleh Pekidah. Bila kita pertahan perkara 153, bukan kita ni resis, tetapi kita mempertahankan perlembagaan yang dibina bersama. Kita bukan resis, kita mempertahankan perlembagaan. Kita tengok lagi apa yang bersamaan di antara Pekidah dengan perlembagaan. Dalam artikel 11.4, orang-orang Islam boleh berdakwah kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam. Tetapi orang-orang bukan Islam tidak boleh berdakwah atau mendakwah untuk orang Islam masuk ke agama lain. Jadi kita mempertahankan. Kalau kita tengok program-program Pekidah, kita terlibat dengan program Maulidur Rasul, program keagamaan adalah untuk memastikan bahawa perjalanan agama di negara kita mengikut yang telah ditetapkan. Banyak kita tengok, kalau ada setengah orang kata Pekidah ni something, bila ada berlaku kemungkaran, kumpulan Pekidah ni akan ke depan. Bukannya something untuk ke depan, tetapi Pekidah pergi untuk mempertahankan. Bila kes murtad, bila kes khalwat, kebanyakan ahli-ahli Pekidah yang akan ke depan. Bukan yang something, tetapi adalah untuk mempertahankan agama
mempertahankan siar Islam yang ada yang diperjuangkan oleh kita. Kita juga mempertahankan, kenapa kita mempertahankan yang di-Pertuan Agong? Tuan-tuan tengok tak dalam buku perlembagaan ni? Apa yang tertulis di artikel 40? Buku perlembagaan ni, dalam ni katakan pelantikan yang di Pertuan Agong sama macam pelantikan kita menjadi ahli. Tuan-tuan tengok, saya tak mau baca. Tuan-tuan boleh pergi cari di kedai-kedai buku, tengok, pergi beli. Sepatutnya kita kena ada seorang satu. Kerana ini merupakan perlembagaan persekutuan dan hampir sama perlembagaan yang kita bawa, iaitu Pertubuhan Pekedah. Pelantikan yang di Pertuan Agong adalah untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Sama dengan matlamat kita. Jadi kalaulah seperti saudara moderator kata, Pekedah ini merupakan tiang seri negara, memang tak dapat tidak. Itulah sebenarnya perjuangan kita. Itulah sebenarnya matlamat kita untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Kalaulah kita masuk dalam pertubuhan ini menjadi matlamat yang lain, itu bukanlah perjuangan yang asal. Perjuangan kita untuk memastikan perjalanan pembangunan negara mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Persekutuan dan yang akan kita perjuangkan bersama. Sekian, terima kasih. Beremang bulu rumah saya bila mana mendengar hujahan daripada Yang Mulia Ayahanda Datuk tadi tu. Detail, padat, di mana perjuangan ahli-ahli Pekedah ini sebenarnya besar, Ayah Datuk. Bukan sekadar menjaga kampung. Kalau orang kata orang Pekedah ni jaga kampung, tak betul. Sebab perlembagaan di mana tujuan penubuhan Pekedah ini mempertahankan agama Islam, mempertahankan bangsa Melayu. Mungkin Kanda Helmi, sebelum kita ke Kanda Helmi, saya mungkin ada terdetik satu video yang bila saya dengar Ayah Datuk tengah kupas tentang perlembagaan ni, saya rasa mungkin rakan-rakan semua boleh tengok video 3 minit je. Kita mungkin boleh kongsi video ni untuk sama-sama kita lihat apa kupasan daripada Ayah Datuk sebentar tadi. Mungkin kita boleh tengok, ya. Pertama, kami namakan dan kami panggil akan dia, bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung, Persekutuan Tanah Melayu, sekarang dikenali dengan nama Malaysia. Kedua, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu, dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu, selain Gunung Ganang, tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%, selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Ketiga, bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kami, serta harta hak milik kamu, kami tubuhkan regimen askar Melayu selain untuk membanteras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Keempat, kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan raja-raja Melayu memerintah negara ini. Kelima, kami isytiharkan Islam adalah agama persekutuan. Keenam, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Ketujuh, kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada raja-raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Kemudian ditambah kedudukan istimewa anak negeri Sabah dan Sarawak.
Itu dia sebentar tadi satu video yang saya rasa cukup kena dengan apa yang kebetulan Ayah Datuk present malam ni dengan intipati perjuangan Pekidak ini tidak boleh lari dengan intipati mempertahankan perlembagaan persekutuan. Allahu Akbar. Betapa beratnya perkara-perkara yang kita lafazkan itu kita pertahankan. Baik, Kanda Helmi. Seterusnya Kanda Helmi. Mungkin kita boleh pergi kepada Kanda Helmi, kita melihat kepada objektif seterusnya penubuhan Pekidak, iaitu mempertahankan negara dari ancaman musuh dan anasir jahat. Mungkin Kanda Helmi sebagai ahli majlis tinggi boleh kupas kepada kita pada malam ini apa sebenarnya peranan sebagai ahli Pekidak. Sebab dalam perlembagaan menyatakan, ini saya petik daripada perlembagaan, menyatakan bahawa Pekidak ini menegak dan mempertahankan negara dari ancaman anasir. Mungkin Kanda Helmi boleh kupas. Silakan Kanda Helmi. Terima kasih Saudara Yaakob sebagai Datuk juga. Ahli Majlis Tinggi kita seperti mana Saudara Yaakob ceritakan tadi, kita mempertahankan perlembagaan. Seperti mana kita lunas-lunas yang kita hadapi bersama-sama dengan perlembagaan Malaysia, kita tetap mempertahankan perlembagaan di bawah Malaysia. Di mana dalam perlembagaan Pekidak sendiri, dalam buku kita ada buku perlembagaan kita sendiri, kita akan mempertahankan institusi raja dan negara. Yang pertama seperti mana yang tadi kita tengok video 7 berapa minit itu, 7 perkara yang kita harus mempertahankan. Di mana yang 7 perkara tu dalam buku perlembagaan Pekidak sama. Sama yang mana kita kena mempertahankan. Kita pertahankan seperti kita tengok ini negara kita rasa dah kucak-kacir. Tapi Pekidak, perjuangan kita dalam majlis tinggi tetap benda yang satu. Kita tetap mempertahankan perlembagaan. Walaupun kita tengok dari segi politiknya, kerajaan bertukar, bermacam-macam kerajaan tukar, tapi kita tetap ikut perlembagaan seperti mana yang dulu kita laksanakan. Itu saja Yaakob bab perlembagaan ni. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi di mana yang Yaakob tanya lagi perlembagaan. Pekidak tetap bersama-sama dengan perlembagaan yang kita dukung. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kanda Helmi. Terima kasih. Terima kasih Kanda Helmi. Sekarang ni kita teruskan balik. Makin panas ni. Tajuk dia semakin panas kan Datuk. Kan dengan kupasan demi kupasan ni. Kalau kita tengok balik komen pun ramai dah yang masuk komen, dan saya ada menyiarkan komen-komen netizen berkaitan dengan wasiat Raja-Raja Melayu daripada sahabat-sahabat seluruh negara ni yang sekarang melihat komen-komen kita kalau kita tutup buka di Facebook. Baik. Ayah Datuk, kepada ahli-ahli Pekidak Malaysia, Ayah Datuk kepada ahli-ahli, jadi Datuk merasakan bahawa sekarang ini sudah zaman moden. Sekarang ini sudah zaman teknologi. Sekarang ini sudah zaman gadget, Ayah. Jadi bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya tindakan kepada ahli-ahli? Ahli-ahli ni kena buat apa, Ayah? Sebagai ahli Pekidak hari ni, kita kena buat apa, Ayah? Kerja kita ni apa, Ayah? Mungkin Ayah boleh kupas sikit pencanaian minda kita pada malam ini kepada ahli-ahli seluruh negara, mungkin kepada rakyat Malaysia umumnya. Sebab tadi kalau kita kupas balik kan, berkaitan dengan aspek perundangan, aspek perlembagaan, aspek perjuangan. Jadi perkara-perkara ini amat penting dan ahli Pekidak harus tahu bahawa tugas mereka menjadi ahli bukan sekadar membayar yuran RM15. Dan sebagai ahli Pekidak bukan sekadar mendapatkan khairat kematian, bukan. Sedangkan tugas kita sangat besar. Bila mana Ayah Datuk kupas tadi berkaitan dengan hala tuju dan juga tujuan penubuhan Pekidak dengan kerja kita sekarang ni. Silakan Ayah Datuk. Terima kasih Saudara Yaakob. Pertama sekali Yaakob, tadi kita kata perjuangan Pekidak kena selari dengan perjuangan negara. Jadi untuk itu, untuk memberi kekuatan pada Pekidak, pertamanya kita kena taat, patuh, hormat, ikut siapa yang dipilih sebagai presiden. Pada masa sekarang, yang bagi Datuk Ramli menjadi pemangku. Tugas ahli-ahli Pekidak seluruh negara, tugas pengurusi Pekidak seluruh negara
memberi sokongan padu tanpa berbelah bagi kepada pemangku Presiden dalam usaha untuk meneruskan perjuangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas ahli mengikut apa juga arahan yang dibuat oleh Presiden dan pucuk pimpinan. Yang ketiga, tugas kita sebagai ahli untuk merapatkan tali satu rahim sesama ahli. Dan yang keempat, tugas kita adalah untuk membangunkan Pekida saja. Kalaulah nak diberikan kesuruhan tanggungjawab kepada Presiden, Presiden pun tak boleh. Kalau nak bagi tanggungjawab pada timbalan dan naib Presiden pun tak boleh. Tetapi kita ni ibarat sebagai satu kumpulan yang nak melonjak kekuatan kita dengan bermula daripada bawah hingga ke atas. Ke arah itu, kita juga berharap agar organisasi Pekida di peringkat bawah, di Akaumbi ini perlu diperkuatkan. Dari segi pengurusan pentadbiran, pengurusan keuangan, pengurusan aktiviti, kita kena ada satu pihak, satu badan, terutamanya majlis tertinggi untuk memantau pelaksanaan program-program ini. Seperti ataupun kita tengoklah seperti bila kita kata kita memperjuangkan agama, apa aktiviti keagamaan yang kita buat? Hala tuju, organisasi di peringkat bawahan di Akaumbi perlu menyatukan ahli-ahli dalam program-program. Kita boleh buat majlis tilawah Al-Quran, forum perdana, majlis kurban dan banyak lagi majlis keagamaan. Anda ingin kita menunjukkan bahawa kita sebagai satu organisasi yang terlibat dalam agama. Saya ingin satu perkara lagi. Di peringkat bawah ni, di peringkat Akaumbi ni, sebenarnya kita kena jadi juara. Ahli Pekida kena jadi juara dalam semua hal. Kalaulah di masjid itu, kalau boleh seboleh-bolehnya biarlah ayahanda ataupun kepimpinan utama menjadi imam, menjadi pengurusi karyah, menjadi pengurusi JKK, menjadi pengurusi PIBG. Biar apa jua pertubuhan, biarlah ahli-ahli Pekida yang menjadi juara dalam kampung tersebut. Begitu juga di peringkat daerah, peringkat bahagian, peringkat di kawasan parlimen. Kita ahli-ahli Pekida kena memberi kekuatan kepada ahli-ahli Pekida yang berkemampuan untuk menerajui NGO atau pertubuhan-pertubuhan untuk membangunkan daerah tersebut. Saudara Yaakob, Saudara Helmi, saya ingat lagi di awal 80-an, 90-an, terutamanya di negeri Kedah. Kalau saja nak menjadi calon wakil rakyat, dia kena datang daripada ahli Pekida. Betul ke? Betul. Boleh cek balik dengan yang ahli-ahli lama kita. Tak makna dia tu ahli Pekida ataupun dibawa oleh orang-orang tertentu. Anda berjumpa dengan pemimpin atasan untuk mengemukakan sipulan-sipulan sebagai wakil rakyat. Itu betapa Pekida ketika itu. Dan saya nak minta, kalau bolehlah, agar kita kembalikan kekuatan Pekida itu. Biarlah kita menjadi juara di semua peringkat. InsyaAllah, Pekida akan tiasa dihormati. Pekida kena tetap hala tuju dah. Hala tuju yang perlu. Pertama sekali, kena ingat, jangan ingat lain. Kita kena bantu Presiden dalam apa juga keadaan. Kalau Presiden turun ke bawah, kita kena bagi ramai. Kalau Presiden buat program, kita kena jadi ramai. Barulah bila ada sokongan yang kuat dari peringkat Akaumbi, Presiden akan lebih bersemangat untuk melaksanakan program. Yang keduanya, gerak kerja Akaumbi ni, pihak atasan kena pantau. Kena hantar kumpulan, kena hantar pemerhati bagi memberi galakan peringkat awal bawah untuk buat.
kita duk minta akar umbi buat program, sedangkan yang di atas tak turun. Tak jadi. Dia kena ada timbal balik. Bila ada akar umbi buat program, jemput siapa juga, kita kena turun. Begitu juga bila peringkat pusat buat program, yang akar umbi akan kena turun. Barulah majlis kita, program kita dilihat begitu bermaya. Jadi itulah apa Yaakob yang saya nak sampaikan. Terima kasih Ayah Datuk. Terima kasih, satu pencerahan yang baik. Kita ambil itu sebagai pedoman kepada pucuk pimpinan dan juga akar umbi. Di mana bagi saya kekuatan kepada satu pertubuhan itu yang pertama adalah ahli dan pimpinan. Jadi apabila akar umbinya kuat, maka pimpinannya akan kuat. Jadi kepada pimpinan akar umbi, nak kena jadi kuat tu kesatuan hati dan dana. Dana tu penting juga Datuk dah. Nah, untuk bergerak ni kan dana tu penting juga. Tapi macam Datuk kata tadi tu betul lah. Bagaimana akar umbi kena main peranan bila kita pemimpin. Dia Ya Tok? Halo Tok? Putus-putus. dia dana ni sebenarnya tak jadi masalah. Dana ni tak jadi masalah. Kita berada bersama-sama dengan kerajaan. Kerajaan ada berbilion yang nak disalurkan peringkat bawahan. Cuma cara kita nak minta, cara kita nak dapatkan, Betul. kita tak tahu. Itu yang saya kata tadi, kena ada pengurusan, kena ada organisasi, kena ada satu pengurusan. Kena Betul. beritahu cara nak buat surat, nak minta, cara nak merayu, cara nak mohon. Jadi bila saya puji dia apa Barat Daya pandai mendapatkan sungguh pandai. Dan tapi dia lah dapat belanja, okey, alhamdulillah lah kan. Dan jadi kalau boleh idea ni boleh dikongsi dengan daerah-daerah yang lain. Boleh, tak ada masalah. Ini semua ada. Cuma kehendak kita, cara kita buat tu. Perlu ada satu pengurusan. Satu majlis kita buat, insya-Allah. Kita kongsi bersama lah. Baik, insya-Allah tu. Bagus. Cara yang baik tu, cara yang baik. Baik, kepada Abang Helmi, Kandai Helmi. Kita di Pulau Pinang ni Abang Helmi, negeri-negeri lain ni sedang melihat kita ni. Negeri-negeri lain sedang melihat rakyat negeri Pulau Pinang amnya lah secara general. Jadi kita pekeda daerah pekeda negeri Pulau Pinang ni sentiasa terlibat dalam apa jua perjuangan isu-isu yang melibatkan agama dan juga bangsa di negeri Pulau Pinang. Saya boleh senaraikan kadar yang kita terlibat, yang abang pun turun sama, kita ramai-ramai turun, kita berdemonstrasi, isu azannya, isu tanahnya lah, isu agamanya lah, isu tanah wakafnya lah, pembinaan masjid lah. Sentiasa Pulau Pinang ini penuh dengan isu yang membahayakan umat Islam dan bangsa Melayu khususnya. Jadi mungkin Abang Helmi boleh kupas sikit tentang perjuangan kita di Pulau Pinang ni, silakan. Terima kasih Saudara Yaakob. Seperti mana Saudara Yaakob kata tadi, memang betul. Pekida akan ke depan untuk membantu khususnya orang Islam di Pulau Pinang yang tertindas. Kita tengok dari segi isu-isu yang kita Saudara Yaakob ceritakan tadi, kita memang mengambil berat. Bila kita buat sesuatu isu-isu ni, kita bantah kerajaan negeri di mana isu-isu yang berkenaan dengan agama kita, di masjid kita, azan yang mana kita sedia maklum. Kita tengok kalau tuan-tuan dan perempuan dalam Facebook ni sedia maklum juga, kita tengok di mana setiap saja isu-isu agama yang bermain di Pulau Pinang ni, kita sentiasa ke depan. Terutama terima kasih juga kepada Yaakob dan juga beberapa NGO lain bersama-sama kita, NGO Islam lain bersama-sama kita membantu Pekida juga turut serta membantu orang Islam di Pulau Pinang di mana kita tertindas. Di mana kita tertindas isu azan yang Saudara Yaakob ceritakan tadi, macam-macam lah kita. Saya ingat pada start 2011 ni, sampailah ni kita sentiasa seperti mana isu-isu buat tanah wakaf, masjid yang tidak dibina lagi, tertangguh kerajaan negeri. Kita sentiasa Pekida dan juga NGO Islam lain sentiasa bersama ke depan membantu orang Islam. Kalau kita tengok dari segi kalau orang Melayu Pulau Pinang ni buat tak tahu, buat sambil lewat. Buat macam mana kita biar pilah kalau ikut orang Islam ni.
kita dah kena tindas lama dah. Tapi Alhamdulillah dengan adanya NGO-NGO Islam yang lain, Pekidah NGO Islam yang ada di Pulau Pinang ni, kita membantu kita ke depan untuk menentang kerajaan negeri di mana tertindasnya isu-isu yang ada sekarang ni. Itu sikit banyak. Dan juga terima kasih Saudara Yaakob selalu ke depan. Kadang kita tak boleh nak pergi, Yaakob selalu cover. Dia selalu cover ke depan. Seperti mana dengan Mamu Parpu, Ustaz ni semua ada. Ustaz Rodin. Itulah kita sentiasa membantu orang Islam di Pulau Pinang ni lah. Itulah sikit banyak. Cukup. Terima kasih Kanda Helmi. Baik. Sekarang kita pergi kepada Ayah Datuk. Rally kita semakin panas ni. Dan topik-topik yang kita bincangkan pun boleh tahan tengok panas dia. Baik, Ayah Datuk. Pada tahun 2018. Pada tahun 2018, 8 Disember 2018 telah berlaku satu himpunan ummah di Dataran Merdeka. Satu Malaysia, satu dunia tahu. Himpunan umat Islam, himpunan orang-orang Melayu seluruh negara turun berkumpul di Dataran Merdeka. Bagi membantah ICED ataupun Convention Antarabangsa Penghapusan Diskriminasi. Jadi Ayah Datuk, Convention ini telah diratifikasikan oleh kerajaan di ketika itu, iaitu Pakatan Harapan. Yang menyebabkan keseluruhan umat Islam bangun. Jadi mungkin boleh Ayah Datuk ceritakan sejauh mana Pekidah berperanan dalam memastikan bantahan itu berjaya dan apakah implikasi kepada perundangan perlembagaan sebentar tadi kepada umat Islam dan Melayu. Silakan Ayah Datuk. Terima kasih Saudara Yaakob. 8 Disember 2018. Saya hadir berbaju putih. Masa tu. Hadir bersama-sama dengan rakan-rakan, ahli-ahli Pekidah, bersama-sama dengan Presiden Tuan Haji Jamaluddin, Ayahanda Haji Jamaluddin berada dalam himpunan tersebut. Tapi sebenarnya kehadiran kita ke perhimpunan itu bukanlah sebagai untuk menunjukkan kekuatan kita. Tetapi matlamat yang pertamanya, kehadiran kita itu adalah untuk memberi signal kepada kerajaan kita ketika itu yang bahawasanya tindakan kerajaan untuk menandatangani perjanjian di PBB itu merupakan suatu perkara yang sangat jahat. Kerana dengan apabila perkara itu berlaku, ini bermakna kerajaan boleh meminda perlembagaan tanpa melibatkan Yang di-Pertuan Agong, tanpa melibatkan kelulusan parlimen. Itu yang tindakan. Dan kita yakin, kalaulah perkara ini terjadi, kalaulah perkara itu terjadi, bermakna mereka akan cuba menghapuskan hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, agama Islam, agama persekutuan. Mereka akan hapuskan. Mereka akan mungkin akan menukar negara Malaysia ini sebagai negara berbagai agama. Jadi kita Pekidah telah menyatakan, dari awal tadi saya katakan, tujuan penubuhan kita adalah untuk membela agama, bangsa dan negara. Kita nak bina agama, bangsa dan negara. Yang aset ini adalah untuk menghancurkan perlembagaan, untuk menghancurkan bangsa Malaysia, bangsa Melayu, untuk menghancurkan agama. Betul tu, ni yang kata tiang. Jadi peranan kita untuk mempertahankan. Setakat nak berhimpun itu untuk itu hanya untuk melahirkan semangat, tetapi perbuatan yang kita buat ni, semangat tu adalah untuk memastikan bahawa cubaan-cubaan itu tidak akan berlaku. Cubaan untuk memindah perlembagaan tidak akan berlaku di negara kita. Dan saya berjanji, saya bersumpahlah, selagi nyawa di kandung badan, cubaan mana-mana pihak untuk memindah perlembagaan negara, kita akan berjuang habis-habisan hingga ke titisan darah yang terakhir. Allahu Akbar. Saya minta, kita minta lah perkara ini tidak akan berlaku lah.
untuk semasa kita ataupun semasa anak cucu kita tidak akan sama sekali berlaku penghinaan perlembagaan. Kerana seperti kita dengar tadi video wasiat raja-raja yang meninggalkan tanah ini sebagai tanah orang Melayu, memberi peluang pada orang Melayu memiliki tanah, dan kita yakin insya-Allah tidak akan Melayu hilang di dunia. Terima kasih. Terima kasih Hai Datuk. Padat dan tuntas pencerahan yang diberikan oleh Hai Datuk. Ini isu ICERT, iaitu isu perjuangan kerja kita lah sebagai ahli berkedah. Baik, Anda Helmi. Ni ada sedikit soalan sensitif ni. Kena Helmi ni. Kita dimaklumkan ni sebab netizen semua dia akan dengar ni bahawa Kanda Helmi sebenarnya sekarang ini baru sahaja pulih daripada positif COVID, betul tak? Ya, betul. Ya, kan? Jadi alhamdulillah kita dapat kembali Kanda Helmi kita dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah dikurniakan kesihatan yang baik. Saya dengar kata 17 hari ya bang di kuarantin bang. Baik. Jadi saya ada satu soalan moderator kepada ahli panel berkaitan dengan isu COVID. Memandangkan Kanda Helmi sekarang ini telah menjadi mangsa ataupun pesakit bekas pesakit kepada wabak COVID ini. Jadi mungkin ada bagaimanakah Kanda melihat yang pertama peranan Pegida? Bagaimana peranan Pegida untuk membantu pihak kerajaan, okey, membantu menangani wabak COVID. Itu satu. Yang kedua, mungkin Kanda ada nasihat secara peribadi dengan pengalaman Kanda sakit demam, Kanda tertidurnya, demamnya. Jadi mungkin Kanda boleh share pada malam ini kepada netizen semua. Bagaimana rasanya apabila menjadi seorang pesakit COVID? Silakan Kanda Helmi. Terima kasih Yaakob. Yaakob memang bongkarlah rahsia-rahsia yang telah kita sedia maklum. Sebelum ni dalam bulan puasa ni, memang saya duk bantu, kita duk bantu Pegida Pulau Pinang, duk bantu mangsa-mangsa yang terkesan dengan akibat pandemik COVID ni. Pada bulan puasa, start pada awal puasa sampailah ke pertengahan puasa sampai hujung puasa, kita bagi kepada nelayan yang mana terkesan dengan pandemik COVID ni. Saya nak cerita sikit, 2 hari sebelum raya, saya pula dijangkiti COVID, di mana sedia maklum saya terjangkit dengan mak saya 2 hari sebelum raya. Kita sedia maklum lah, lagi 2 hari nak raya. Kita dah buat persiapan untuk dengan family kita maya raya. Tiba-tiba kita buat PCR test, saya positif COVID. Bayangkanlah 2 hari sebelum raya ni, bila saya dapat keputusan positif COVID, saya tak balik rumah. Saya pergi tidur di rumah mak saya di kampung, di mana mak saya pun dijangkit COVID juga, tapi jangkitan dia dah nak habis. Mak saya ada jangkit COVID tu dah nak habis. Dia dah kena jangkitan COVID. Mak saya ni dia awal seminggu puasa. Dia demam 3 minggu on off. Demam 3 minggu. Saya bila dia duduk di kampung, kakak saya telefon kata mak saya ni dah demam ni tak baik-baik. On off. Lepas tu saya kata 2 hari sebelum raya saya kata mak jom kita pergi hospital, kita buat medical check up. Buat medical check up, x-ray lah, cek jantung semua, tak ada masalah. Mak saya dia ada sikit darah tinggi penyakit darah tinggi. Bila buat COVID test, positif, saya terpaksa bila mak saya positif ni, saya terpaksa pergi klinik swasta, saya buat PCR test. Bila buat PCR test, saya dapat keputusan result positif COVID. Lepas tu saya terus tak balik rumah lah. Tak berjumpa dengan family lah. 2 hari sebelum raya ni. Duduk di kampung. Sementara nak tunggu KKM panggil, saya duduk di kampung. Bila KKM panggil saya, buat sekali lagi di KKM, di Pejabat Kesihatan, untuk buat PCR sekali lagi. Memang sah lah. Positif COVID. Di mana kita tahu, bila dah start tu, KKM buat positif COVID ni, dia mulalah main nak demam. Malam tu dia jadi tangkap, kepala ni sakit, tak tahu nak cerita lah. Makan ubat pun tak boleh nak cerita lah. Dia bukan dia main ngap-ngap tu, dia terus dek. Lepas tu hilang deria bau, hilang deria rasa, semua hilang habis. Makan apa pun tak sedap. Memang dia akan hilang deria bau bang Dia akan hilang. Dalam tempoh 3-4 hari ni memang dia hilang. Seperti mana pula doktor pula maklum kat saya,
Dia kata saya punya varian ni memang kuat. Memang kuat varian saya. Saya kena dalam, kalau ikut di sebuah yang dia perkira ni, dalam 17 ni kira kuat lah, memang kuat lah. Dia 20, 30. 17 memang kuat. 20 atas, 30 atas ni dia nak habis dah. Dia nak hilang dah. Tapi dalam keadaan tu memang kuat lah saya kena. Dan saya pun tiap-tiap hari doktor duk monitor sebab saya kuarantin di kampung. Sebab tempat kuarantin kita yang di Pulau Pinang ni dah hampir penuh. Kita pun sedia maklum, hari-hari ni warga asing ni kerja kilang ni duk masuk satu bas. Saya kuarantin di kampung. Bila kuarantin di kampung, mula doktor dah bagilah gelamping 10 hari kuarantin. Lepas tu dah habis 10 hari, dia panggil saya pergi balik, potong gelang tu, tambah lagi 7 hari. Tambah jadi 17 maknanya saya habis kuarantin baru 2 hari lepas. Hari ni dah 29, saya kuarantin sampai 27. Ni kau baru balik rumah ni? Kemarin baru balik rumah. Kemarin baru balik rumah jumpa anak bini. Tapi alhamdulillah anak bini family semua bila buat PCR test, mereka semua negatif. Tapi tak apapun yang kita ni, saya nak saran kepada semua. Nasihat abang. Peranan kita tu. Peranan kita Pekida ni kita kena jagalah. Kita jaga kita. Jangan main-main dengan pandemik COVID ni. Dia tak kenal siapa. Dia tak kenal hang tok ayah ke, hang siapa ke, dia tak kenal. Tak kenal tuan. Dia kalau kenal tu, memang kita rasalah. Tanyalah siapa yang kenal tu. Dalam seminggu tu memang terkesan. Terasa sangat sakit dia. Kita pun takut. Sampai ni, kemarin saya dah keluar ni, saya nak keluar pergi jumpa orang, tak berani, takut. Jadi takut. Bukan takut apa, makan sampai ni pun tak rasa. Tapi dia ada rasa perisa baru pula dalam mulut kita. Ada perisa baru. Perisa baru. Kita makan kari apa, nasi kandang, dia tambah perisa lagi. Perisa baru. Saya duk sembang dengan doktor kata nak hilang ni dalam masa 3 bulan lah. Tapi pun saya bersyukurlah. Kita tak ada lah serangan sampai paru-paru, batuk. Saya duk risau kat mak saya. Kan? Tapi alhamdulillah mak saya pun duduk di hospital Pelawatan selama 3 hari lah. Doktor telefon terus dia kata mak dah dicas dah. Lega alhamdulillah. Kita takut orang tua. Lepas tu budak-budak. Dan saya harap lah lepas ni kita saran lah. Kita sentiasa bersama-sama dengan kerajaan. Di mana COVID ni kita akan bantu. Kita akan sama bagi penanganan kepada ahli-ahli dan juga jemaah di bawah ni. Di mana kita nak. Satu nasihat saya bang. Jemaah kita ni bila jumpa ni dia suka peluk. Yang tu jemaah kita ni bila jumpa peluk ni pipi ke pipi ni. Jadi saya rasa mungkin abang boleh nasihat sikit ni. Yang tu kena jaga. Yang tu paling pertama kena jaga sebab kita lah ni dalam norma baru kita tak mau peluk-peluk, sekadar kita bagi salam sudah. Betul. Kita mask kena pakai. Yang penting mask tu kena pakai sebab dia ni bila COVID varian dia ni, doktor kata bahaya dia duduk kat tawan. Kalau udara, kalau kita bersih ni, dia boleh duduk 7 jam di atas. Lepas tu dia ikut pada angin. Kemana angin tu tiup, dia akan ikut. Yang tu paling bahaya sekarang ni. Kita sama-sama lah kita jaga kita. Di mana kerajaan, kita sentiasa bersama-sama kerajaan. Tapi dan saya tengok hari ni kita lagi sehari 2, hari Selasa ni kita full lockdown. Saya kata memang saranan ini lebih bagus. Kita nak menghilangkan, kurangkan pandemik COVID. Di mana kita tengok hari ni kita dah menjadi juara. Dulu WHO lah apa semua duk puji Malaysia. Duk puji Malaysia, kita kena ikut contoh Malaysia. Hari ni kita dah champion dah. India pun dah hilang lah. India pun kalah, kita jadi champion. Kita tak mau dan saya harap kita Pekida ni sentiasa bersama-sama kerajaan lah, membantu. Yang penting saya kata, saya minta lah, tolonglah jaga diri sendiri. Kesian, kita tak mau angka-angka ni bertambah-tambah. Hari ni kita tengok dah berapa dah, 9,000 lebih dah. Kita tengok ketua pengarah kita akan kata 14 hari bulan ni akan berjangka lebih kurang 13,000. Angka-angka yang kita takut tu, yang tu kita tak mau. Kita tak mau sebab sampai bila kita nak duduk macam ni? Dah setahun lebih dah. Takkan kita nak tambah lagi setahun lagi? Dah 2 kali kita tak boleh raya ni. Betul? 2 kali lah. 2 tahun kita tak boleh raya. Dengan hari ni pun kita pun dia tak raya, tak apa.
Walaupun tak raya, yang penting kita kena jaga kesihatan kita. Kita sentiasa bersamalah kerajaan. Itu je Yaakob, nasihat saya. Mungkinlah Yaakob boleh bagi penerangan lagi dalam live Facebook ke. Kenaan COVID ni memang kena jagalah. Jaga dah. Okay, sabar. Terima kasih Abang Helmi. Walaupun baru sahaja sembuh daripada wabak COVID ini, beliau sudi melapangkan masa pada malam ini menggantikan Ayah Datuk Rashid. Terima kasih Abang Helmi walaupun baru saja balik rumah dapat bersua dengan family. Maklumlah 17 hari tak jumpa family kan. 17 hari tu Allahuakbar, bukan satu masa yang dekat tu. 17 hari tu lama tu. Kalau ikut 2 minggu kuarantin, tapi dia bagi 17 hari. 17 hari. 17 hari. Jadi memang penting untuk kita menjaga diri kita kerana wabak COVID ni bukan main kadang-kadang. Dia tak kena siapa ni. Betul. Terima kasih kadang-kadang. Baik. Berbalik kepada ayah Tok Ayah Datuk. Ayah Datuk Fuad. Saya rasa mungkin ini soalan terakhir lah kot. Kepada Ayah Datuk. Mungkin sedikit nasihat ataupun harapan ataupun impian Ayah Datuk. Apa yang sebenarnya you nak melihat Pekedah ini? Apakah Pekedah ini mampu terus menjadi tiang seri kepada negara kita? Okey, ataupun kita tidak mampu. Jadi apakah harapan Datuk? Jadi bagaimana untuk kita merealisasikan hasrat perkara itu? Silakan Ayah Datuk. Saudara Yaakob, Saudara Helmi, pertamanya ucap alhamdulillah lah Helmi pun dah baik. Harapan saya yang pertamanya saya nak minta agar kita sebagai ahli perjuangan, sebagai ahli pertubuhan, kita dapat mengasingkan di antara perjuangan dan pertubuhan. Itu yang pertamanya. Yang kedua, bila kita memahami tentang di mana perlu ada perjuangan atau di mana perlu ada pertubuhan, insya-Allah kita akan mengembalikan kekuatan pertubuhan itu sendiri. Pertubuhan Pekedah, pertubuhan yang pertama yang dibenarkan oleh kerajaan ditubuhkan. Sekarang dah banyak dah. Dah ratusan pertubuhan-pertubuhan yang sama dengan kita. Dan saya nak jemput lah, nak mengajak balik kawan-kawan lama, ahli-ahli perjuangan yang lama yang asalnya daripada Pekedah dan mungkin dah pun menubuhkan pertubuhan yang lain, dah pun ataupun dalam keadaan sudah tidur, kita sama-sama kembali kepada perjuangan asal kita. Kerana perjuangan ini merupakan perjuangan yang menyertai silsilah. Yang keduanya, kita nak berharap kita berilah sokongan yang padu kepada Datuk Ramli sebagai pemangku presiden yang insya-Allah yang akan dinobatkan sebagai presiden, dan percaya dan yakinlah bahawa Datuk Ramli boleh dengan dibantu oleh kepimpinan peringkat tertinggi yang akan dipilih nanti, boleh membawa hala tuju Pekedah untuk menjadi Pekedah tiang seri negara. Tanpa belah bagi, kita kena bagi kepercayaan kepada Presiden, kepada Datuk Ramli. Yang ketiga, rakan-rakan yang memenangi kursi-kursi yang dipertandingkan, hendaklah turun ke akar umbi, ke daerah-daerah, ke kampung-kampung. Bukan turun ketika ada pemilihan. Bukan turun ketika kita nak bertanding, tak menawarkan diri. Kita turun ketika akar umbi menjemput kita. Bila ada sifat kita turun nak bertanding, makna selepas kita menang, kita bergaya dengan jawatan kita, kita biar akar umbi, biar daerah-daerah terpinga-pinga seperti anak ayam lari kehilangan ibu. Jadi kita tak nak. Kita kembalilah. Kita kembalilah penyatuan ahli-ahli perjuangan di bawah satu payung yang dinamakan Pekedah. InsyaAllah kepimpinan yang akan kita pilih nanti insyaAllah akan membawa Pekedah ini menjadi tulang belakang, menjadi tiang seri kepada negara Malaysia dalam usaha untuk mempertahankan
agama kita, agama Islam. Bangsa kita, bangsa Melayu. Dan negara kita, negara Malaysia. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Datuk. Saya ambil satu komen ni. Saya buka komen kat bawah ni. Ada satu komen dia kata, saya sokong, ajak balik sahabat-sahabat lama, duduk balik dalam bekidah, hidupkan balik. Busuk-busuk baju lama sedap pakai. Tu ada satu netizen kita. Baba Kuden. Terima kasih. Satu respon yang baik. Mungkin boleh kita share komen-komen orang malam-malam ni ya. Okey, Al-Fatihah buat pejuang-pejuang kita. Okey, betul. Pekidah lama dah tak relevan, kena buat pembaharuan drastik. Jadi banyak sebenarnya ya, kalau kita baca Kandai Helmi, kalau kita baca balik komen-komen netizen ni, mereka sebenarnya amat mempunyai satu harapan yang cukup tinggi kepada pimpinan Pekidah agar melakukan perubahan selari dengan zaman dan juga masa dia. Baik, Kandai Helmi, mungkin boleh bagi 1 or 2 minutes, 3 minutes untuk penggulungan sebelum kita wrap up. Saya Datuk last kali tutup. Jadi mungkin Kandai Helmi boleh bagi sedikit kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ini, agenda perjuangan, tajuk kita Pekidah Tiang Seri Negara. Silakan Kandai Helmi. Terima kasih Saudara Yaakob. Saya nampak hari ini perbincangan kita berkenaan kemajuan Pekidah, ekonomi Pekidah dan juga hala tuju Pekidah Malaysia. Saya juga berharap siapa saja yang menang dipilih pada pemilihan yang akan datang ni, kita pun sedia maklum pemilihan akan datang kita dah tunda beberapa kali dah. Mudah-mudahan pandemik COVID ni dah habis, kita boleh buat pemilihan. Siapa saja yang dah dipilih oleh Akar Umbi, saya harap jalanlah seperti mana amanah yang telah diberikan oleh Akar Umbi untuk kita memajukan Pekidah Malaysia, untuk kita kembalikan hasrat dan perjuangan yang kita capai, di mana yang Akar Umbi nak, perjuangan kita yang kita maklum, kita akan bawa. Siapa saja yang menang di bawah pimpinan pemangku kita Datuk Ramli, kita akan ahli-ahli jawatankuasa yang bawah ni akan bersama-sama beliau memajukan Pekidah dari segi ekonomi, dari segi apa saja perjuangan yang Pekidah asal ni kita nak bersama. Di mana yang saya cakap juga, kita nak ahli-ahli yang lama, yang mana kita tengok mungkin kecewa dengan Pekidah yang ada hari ini, boleh kembali dengan semangat dan juga bersama-sama satu hati kita untuk memajukan Pekidah Malaysia. Saya juga mengucap terima kasihlah kepada Yaakob dan juga bagi Ayanda Datuk Haji Fuad, kerana kita bersama-sama malam ni berkongsi pendapat seperti mana kita nak, semua orang nak Pekidah ni maju ke depan, seperti mana kami di Pulau Pinang ni juga kami nak seperti mana yang anda nak, Akar Umbi nak ni Pekidah. Kita pun sedia maklum Pekidah ni dulu ahli dia begitu ramai. Bila ada perpecahan, ada perpecahan, banyak pertubuhan yang ditubuh, ketubuh seumpama Pekidah, kita nak kalau boleh kita satu hati untuk memajukan demi agama, bangsa dan tanah air. Itu saja sikit banyak saya kongsi dan saya gulung. Terima kasih Saudara Yaakob sekali lagi menjadi moderator kita pada malam ini, dan juga terima kasih juga tahniah juga Pekidah Barat Daya di mana yang buat kutipan kepada Aman Palestin kita yang telah buat penyerahan pada minggu lepas. Terima kasih, tahniah Pekidah Barat Daya, dan Pekidah Barat Daya boleh menjadi contoh. Saya seperti mana Ayah Datuk cakap, mereka ni pandai cari duit, tapi alhamdulillah kita tengok Akar Umbi ni di bawah ni terjaga, terjamin. Mai pilah nak buka sekolah ke, apa saja program berkenaan dengan raya semua ada. Kita nak jadi contoh. Juga di mana-mana Pekidah daerah-daerah lain, sama-sama kita bantu, kita boleh kongsi demi memajukan ekonomi Pekidah Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kandai Helmi di atas pergolongan yang cukup baik, satu olahan idea, satu pencanaian minda yang baik, perkongsian idea yang baik pada malam ini, dan kita mendapat respon yang cukup baik daripada netizen-netizen. Kalau kita baca balik komen-komen satu persatu, mungkin selepas ini kita boleh melihat. Tapi pada malam ni Abang Helmi kita tak sentuh pun buat pemilihan. Tapi tak apalah, Abang Helmi dah gulung sekali dengan pemilihan. Jadi saya pun dengar kata Abang Helmi pun bertanding majlis tinggi. So anyway, bagi pihak kita
ucapkan all the best lah kepada Kanda Helmi. Pun akan turut bersama-sama lah dalam pemilihan nanti insyaAllah. Baik, Ayah Datuk, 2 minit kesimpulan sebelum kita wrap up, kita tutup pada malam ni, dah nak pukul 11 dah pun. Silakan Ayah Datuk. Saya ingat dah habis dah. Tak apalah, beri peluang. Jadi saya nak ambil kesempatan ni lah. Nak mengajak lah kawan-kawan lama, tok ayah, ayah-anda, kekanda untuk kembali bersama-sama dalam menguatkan pertubuhan Pekida ini. Kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita ingatlah, kalau lidi satu tu senang untuk dipatahkan. Tapi kalau lidi tu kita himpun jadi penyapu, susah untuk kita kepak. Jadi kita berharaplah semua ahli-ahli perjuangan untuk kembali berada di bawah payung Pekida. Kita bagi sokongan yang tanpa belah bagi pada Datuk Ramli untuk menjadi nahkoda. Kita ingat tidak mahu ada 2 atau 3 nahkoda. Biar Datuk Ramli seorang yang menjadi peneraju kepada pertubuhan Pekida. Dia tak mahu ada 1, 2, 3 yang ada A, Presiden kata A, nombor 2 kata B, nombor 3 kata tidak. Apa jua yang dikatakan oleh Presiden, bila mendapat keputusan Majlis Tertinggi, itulah keputusan bersama. Jangan ada main di jalan belakang. Jadi itu yang saya nak katakan. Saya akan sama-sama kita berdoa agar semua ahli-ahli perjuangan, semua ahli-ahli Pekida akan sentiasa berada dalam rahmat Allah, dijauhi sebarang penyakit dan diberi kesembuhan kepada kalau yang ada yang sakit, yang kurang sihat, diberi kesembuhan dan semua kita ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayahanda Datuk Haji Muhammad Fuad, Kekanda Helmi Ibrahim. Jadi sedikit kepada Datuk Fuad pun, saya juga bila Abang Helmi dah masuk dah, kita masuk sikit lah. Jadi fahamkan Datuk Fuad juga merupakan calon kepada Timbalan Presiden Pekida Malaysia. Anyway, bagi pihak Pekida Daerah Barat Daya, kita ucapkan all the best. All the best. Selamat maju jaya. Semoga Ayah Datuk dipilih, menang dalam pemilihan insyaAllah, dan juga Kanda Helmi juga. Jadi saya bagi pihak pengurusi Pekida Daerah Barat Daya, Kekanda Datuk Nur Hisham bin Ahmad, Syam Hammer, merakamkan jutaan terima kasih kepada Ayah Datuk dan juga kepada Kanda Helmi dan juga kepada semua rakan-rakan muslimin muslimat ahli jemaah seluruh negara yang bukan ahli Pekida pun menonton live kita pada malam ini. Maknanya pencerahan yang cukup baik kita berikan kepada mereka ini, kepada yang bukan menjadi ahli perjuangan, yang bukan menjadi ahli Pekida, bahawa Pekida ini satu entiti berdaftar, satu entiti yang bersih, satu entiti yang bukan gangster. Jadi siapa saja yang menyatakan bahawa Pekida ini gangster, itu adalah fitnah semata-mata. Yang gangster itu mungkin individu, bukan pertubuhan. Pertubuhan tidak ada perkara-perkara yang lara seperti ini. Seperti mana tadi kita kupas perlembagaan Pekida, hala tuju Pekida, tujuan Pekida. Saya rasa Ayah Datuk dan juga Kanda Helmi memberi pencerahan yang cukup baik pada malam ini tentang apa itu sebenarnya pertubuhan Pekida ini. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf, dan masih sempat lagi untuk saya mengucapkan minal aidil wal faizin, selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada kami semua kepimpinan Pekida Daerah Barat Daya dan seluruh ahli Pekida Daerah Barat Daya. Kita mengucapkan selamat hari raya kepada semua kaum muslimin muslimat yang menonton dan yang tak menonton, yang ada di rumah. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.